Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid cikgu tahun 5. Hari ini cikgu nak ajar tentang ayat tunggal dengan perluasan subjek, ayat tunggal dengan perluasan predikat. Jom kita mulakan. Ayat tunggal. Ayat tunggal ni rasanya semua dah tahu kan. Ayat tunggal ni macam mana rupa dia, macam mana bentuk dia. Semua dah tahu macam mana bentuk ayat tunggal tu kan. Takkan tak tahu, awak dah tahun 5, mestilah kena tahu kan ayat tunggal ni macam mana. Okey, sebagai contoh ayat tunggal, kita boleh tengok dalam gambar ni. Kucing itu comel. Okey. Ayah sedang membaca buku, ibu sangat cantik. Ini ialah merupakan ayat tunggal. Ayat ni tak ada unsur penambahan apa-apa sejenis ayat tunggal sahaja. Dia tak ada unsur tambah macam-macam lah. Unsur tambah dekat depan ke, tambah unsur dekat belakang ke. Apa tu unsur tambah belakang, apa tu unsur tambah dekat depan. Ni yang kita nak belajar ni. Okey, dalam ayat mestilah ada subjek dan predikat. Tanpa subjek dan predikat ni, ayat tu akan jadi ayat tergantung. Ayat tergantung ni apa? Ayat yang tak faham. Contoh, kucing itu comel. Kalau ayat tergantung, contohlah, ada subjek ada predikat kan. Dalam ayat ni ada subjek ada predikat. Kalaulah ayat tu tak ada predikat, kucing itu apa? Nampak? Itulah ayat tergantung. Itu yang cikgu cakap dekat korang. Buat ayat biar faham, biar awak tak tergantung. Nanti awak tergantung tak bertali jawabnya. Okey, untuk subjek dan predikat ni mesti, itu kalau nak buat ayat, ini syarat dia. Subjek dan predikat mestilah ada dalam ayat. Tak kira lah ayat tu panjang ke, ayat tu pendek ke. Yang penting ada subjek dan predikat. Maksudnya subjek tu apa yang objek dekat depan, predikat tu apa penerangan dia. Predikat ni maksudnya penerangan lah bagi objek tu. Macam tadi, kucing itu comel. Okey, kucing itu ialah subjek, predikat dia di belakang comel. Itu comel. Ini ayat tunggal, tak ada unsur penambahan apa-apa dalam ayat. Okey, kita tengok contoh ayat tunggal yang kedua. Ayah sedang membaca buku. Ayah merupakan objek ataupun subjek dekat depan. Sedang membaca buku merupakan predikat dia. Bayangkan ayat ni, ayah ni tak ada predikat dekat belakang. Ayah sedang. Sedang apa? Faham tak ayat tu? Maknanya ayat tu ayat tergantung. Jadi kena letak unsur predikat dekat belakang. Ayah sedang membaca buku. Okey, kita fahamlah ayat ni ayah tengah baca buku. Tetapi apa? Ayat ni tiada unsur penambah lagi. Ini ayat simple. Senanglah kita guna ayat simple, ayat tunggal, tak ada unsur penambahan apa-apa Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Ibu sangat cantik. Ibu merupakan subjek di depan, sangat cantik merupakan predikat di belakang. Macam tadilah yang cikgu terangkan, kena ada subjek, kena ada predikat. Apa-apa ayat yang awak nak buat pun, contohlah, saya cintakan awak. Saya itu ialah subjek, cintakan awak itu predikat. Ayat memang kena berpasangan. Tanpa pasangan, tak lengkaplah hidup dia. Mana-manalah, ayat memang kena ada subjek dan predikat. Cikgu dah banyak kali ulang, ayat kena ada subjek dan predikat. Berpasangan, lelaki perempuan. Okey, jom kita tengok ayat tunggal dengan perluasan subjek. Cikgu nak tunjuk dulu ayat tunggal dengan perluasan subjek je dulu. Predikat nanti dulu. Okey, kita tengok ayat tunggal dengan perluasan subjek. Ayat tadi, kucing itu comel kan? Nampak? Cikgu ada bagi perluasan subjek dalam ayat ni. Tengok contoh kat sini. Kucing milik Aina itu sangat comel. Okey, awak nampak tak? Ada frasa ataupun huruf yang berwarna kuning. Berwarna kuning tu, ayat ataupun frasa ayat yang berwarna kuning tu perluasan subjek. Kucing milik Aina. Nampak? Cikgu ada tambah milik Aina je di hadapan. Itu dipanggil perluasan subjek. Tengok predikat dia. Sangat comel. Itu sangat comel. Ada cikgu ubah apa-apa tak? Tak ada kan? Predikat tu cikgu tak ubah lagi. Cikgu tak ada tambah unsur-unsur apa-apa unsur pun lagi. Itu contoh ayat kucing itu comel tadi kan. Cikgu cuma tambah perluasan subjek di hadapan. Nampak? Perluasan subjek tu di hadapan, bukannya di belakang. Bila di belakang, itu merupakan perluasan predikat. Itu nanti dulu. Kita tengok perluasan subjek je dulu.
Okey, yang ini merupakan contoh ayat tunggal dengan perluasan predikat. Kucing itu sangat comel dan gebu. Okey, kalau ikutkan ayat asal tadi, ayat tunggal yang tak ada ubah apa-apa, kucing itu sangat comel kan. Yang kali ni cikgu tambah unsur di belakang. Unsur ni cikgu tambah ayat lah. Kucing itu sangat comel dan gebu. Dan gebu merupakan perluasan predikat. Cikgu tambah unsur lain pula dekat belakang. Tu yang cikgu cakap. Alah, ayat ni tolonglah panjangkan sikit. Nampak tak? Selalu cikgu pesan pada awak, tolong panjangkan ayat. Tolong panjangkan ayat ataupun tolong kembangkan ayat tu. Selalunya memang cikgu jumpa kalau awak buat ayat tu macam tunggal. Ayat tunggal sangat. Macam sepatutnya boleh tambah lagi. Untuk ayat ni, ini merupakan perluasan predikat. Cikgu tambah unsur di belakang. Nampak yang perkataan berwarna kuning tu dan gebu tu merupakan perluasan predikat. Okey, kita tengok contoh lain balik. Okey, kita tengok contoh ni. Ayah sedang mendengar lagu sambil membaca buku. Ayat yang pertama ini ialah perluasan subjek. Ayah sedang mendengar lagu. Dekat depan ayah sedang mendengar lagu merupakan perluasan subjek. Cikgu tambah unsur lain. Cikgu tambah ayat lain dalam ayat tunggal tu. Sambil membaca buku tu, membaca buku dekat belakang, predikat, tak ada ubah apa-apa. Okey. Ayat yang kedua. Ayah sedang membaca buku cerita bertajuk Sang Comel. Nampak tak? Ayat yang kedua ni, yang depan tadi cikgu ada letak unsur kan, cikgu ada letak ayat-ayat tambahan kan. Tapi ayat yang kedua ni cikgu tak letak apa-apa dekat depan, cikgu letak unsurnya di belakang. Cikgu tambah ayat di belakang. Buku cerita bertajuk Sang Comel. Itu merupakan perluasan predikat. Faham tak tu? Faham tak takat ni? Okey. Tengok ayat lain. Ibu saya bernama Aminah sangat cantik. Perluasan subjek cikgu letak apa? Saya bernama Aminah. Ibu saya bernama Aminah. Itu merupakan perluasan subjek. Dan ayat yang kedua, ibu sangat cantik dan menawan hati saya. Ibu sangat cantik tadi ayat yang tunggal, tapi cikgu perluaskan dia punya predikat di belakang, iaitu menawan hati saya. Dan menawan hati saya itu merupakan perluasan predikat. Nampak beza dia macam mana? Perluasan subjek dengan perluasan predikat. Ada beza kan? Kalau tak dapat beza lagi, awak ulang balik video daripada awal. Okey, untuk tugasan pada hari ini, awak tengok buku teks awak pada muka surat 125. Tajuk dia tentang sains dan makanan. Macam nak kita belajar sains pula kan hari ni kan. Padahal nak belajar bahasa Melayu ni. Tak apa, benda tu hanyalah tema sahaja. Yang kita nak belajar ialah unsur predikat dan unsur subjek dalam ayat tunggal. Kita tengok terus di bawah dia tu. Ayat tunggal, dia dah bagi perluasan subjek, dia dah bagi contoh. Dia dah bagi awal-awal contoh. Dalam petikan di atas tu, banyak ayat tunggal yang kosong, yang tak ada apa-apa. Ayat tunggal saja, banyak. Awak boleh cari sendiri, tapi cikgu dah sediakan dah. Yang ni cikgu sediakan lah. Kalau awak rasa macam nak cari sendiri, boleh, tak ada masalah. Okey, contoh yang dia bagi dalam kotak bawah tu, keluarga Farisha sedang menjamu selera. Itu ayat tunggal. Perluasan subjek. Perluasan subjek dia dah tambah. Keluarga bahagia Farisha sedang menjamu selera. Nampak? Dia tambah unsur subjek sahaja di hadapan. Belakang dia tak ada ubah Okey, kita tengok pula yang perluasan predikat. Ayat tunggal dia, keluarga Farisha sedang menjamu selera. Perluasan predikat dia, nampak dia tambah apa? Keluarga Farisha sedang menjamu selera di ruang makan. Dia tambah unsur di belakang, iaitu unsur predikat. Dia luaskan lagi ayat tu. Maknanya bukan luaskan, dia kembangkan lagi predikat dia tu. Baik, sekarang ni kita kena cari ayat tunggal yang ada dalam petikan. Dia dah bagi satu, maknanya kita kena cari lagi 3. 2, 3, 4. Okay, kita kena cari lagi. Okay, awak boleh tengok kat sini. Cikgu dah cari siap-siap untuk awak. Okay, kalau awak nak ambil ayat cikgu pun boleh, tak ada masalah. Buat je lah. Janji awak faham. Kalau tak faham, awak ulang balik daripada awal. Yang pertama, itu contoh lah kan. Yang pertama dah ada ayat dia. Ayat tunggal apa tadi? Abaikan. Ni cikgu dah buat siap. Awak nak boleh ambil kat sini ataupun nak cari ayat lain pun boleh. Rasanya mesti awak ambil ayat cikgu kan. Tak apa, tak ada masalah. Cikgu dah tolong awak kan. Okey, kita tengok yang dah siap. Cikgu dah buat siap untuk awak. Awak tengok. Okey, baik. Yang ini ayat tunggal dengan perluasan subjek. Ayat tadi yang pertama dah ada kan. Okey, ayat kedua. Ulam itu rasanya pahit. Tengok perluasan subjek cikgu letak apa? Ulam yang berwarna hijau itu rasanya pahit. Nampak? Cikgu tambah perluasan subjek dia ialah yang berwarna
hijau. Itu perluasan subjek. Ayat yang tunggal seterusnya, Encik Farid makan sedikit sahaja. Tetapi dalam perluasan subjek, cikgu ada tambahkan unsur subjek dia. Cikgu kembangkan unsur subjek, iaitu Encik Farid yang menjaga kesihatan makan sedikit sahaja. Cikgu tambah unsur subjek dekat depan, iaitu yang menjaga kesihatan. Ini perluasan subjek dia. Dan ayat yang keempat, juadah mereka beraneka rasa. Untuk perluasan subjek, cikgu tambah juadah malam mereka beraneka rasa. Nampak kat situ? Perluasan subjek ni macam mana? Cikgu tambah unsur subjek dekat depan. Cikgu kembangkan je lah ayat tu yang di hadapan. Dekat belakang cikgu tak ubah sebab itu unsur predikat. Okey, kita tengok yang unsur predikat pula. Okey, yang ini ayat tunggal dengan perluasan predikat. Ayat yang tadi, ayat yang pertama tadi dah ada kan? Okey. Ayat yang kedua tadi, ulam itu rasanya pahit. Okey. Kita nak tengok perluasan predikat dia macam mana. Ulam itu rasanya pahit dan berasa kelat. Nampak? Cikgu tambah unsur predikat dekat belakang ialah dan berasa kelat. Itu perluasan predikat dia. Boleh je nak tambah apa-apa lagi pun, tak ada masalah. Encik Farid makan sedikit saja. Yang tadi ayat tunggal. Tetapi untuk perluasan predikat, Encik Farid makan sedikit sahaja untuk menjaga kesihatannya. Nampak? Dekat sini, unsur predikat cikgu kembangkan lagi. Cikgu tambah lagi unsur dia, iaitu untuk menjaga kesihatannya. Dan ayat yang terakhir, ayat tunggal yang terakhir, juadah mereka beraneka rasa. Tadi ayat tunggal. Untuk perluasan predikat, cikgu tambah apa? Juadah mereka beraneka rasa dan sangat menyelerakan. Nampak? Cikgu tambah unsur predikat dia, iaitu dan sangat menyelerakan. Macam mana beza perluasan subjek dengan perluasan predikat? Beza dua tu. Tapi kita boleh je buat ayat. Dalam ayat tunggal tu kita kembangkan semua. Kita kembangkan perluasan subjek dengan perluasan predikat. Kita campur sekali. Contohlah, kita boleh buat contohnya, juadah malam mereka beraneka rasa dan sangat menyelerakan. Nampak? Cikgu buat ayat yang ada perluasan subjek dan ada perluasan predikat. Ini sebenarnya poin ataupun cara dalam nak buat karangan. Bila kita buat karangan, kita perlukan benda-benda ni. Perluasan subjek dengan perluasan predikat. Kita dah ada isi, tetapi isi kita tu macam pendek isi kan. Kita nak kena tambah lagi unsur lagi panjang. Jadi perluasan subjek tu perlu dan perluasan predikat pun perlu. Faham tak? Kalau faham, baguslah. Kalau tak faham juga, awak ulang je balik video ni daripada awal. Barulah mungkin faham kot. Tak faham juga awak tak tahulah. Cikgu rotan kan baru tahu. Okey, setakat ini sahaja. Buat latihan ni dalam buku BM1. Maaf. Bukan buku BM1. Buat dalam buku BM2. Sebab ini ialah tata bahasa. Kita jumpa lagi PDPR ni pada minggu hadapan. Jaga diri, stay safe. Assalamualaikum. Bye-bye.